Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pelajar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Pada malam ini kita menyambung perbincangan kita dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karangan Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam Taqiyuddin ibn Taimiyah Al-Hafid rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu. Dan kita masih lagi membahaskan isu-isu yang berkaitan dengan Al-Qadha' wal Qadar. Dan anda tidak mau memperpanjangkan isu yang kita nak ambil, anda terus nak pergi kepada masalah mushkilatul syar, the problem of evil. Dan ini adalah di antara isu yang paling besar dalam beriman dengan qada dan qadar. Nabi SAW bersabda dalam hadis, atau kama qala Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu kana khair. Inna amrahu kulluhu kana khaira. Amat kagum, aku kagum dengan keadaan orang mukmin. Semua keadaannya adalah baik. Semua keadaannya baik. In asabathu sarra fashakar fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra'un fasabar fakana khairan lah. ولا يكون ذلك إلا لمؤمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Mafhumnya, Nabi kata aku kagum bagi orang mukmin ni, keadaan dia semuanya baik. Kalau dia dapat keseronokan, kesenangan, lalu dia bersyukur, maka itu adalah baik untuknya. Dan kalau dia ditimpa kesusahan, mudarat, lalu dia sabar, maka itu juga baik baginya. Dan ini hanya berlaku kepada orang mukmin. Ini hanya berlaku kepada orang mukmin. Subhanallah. Keadaan ini tidak berlaku melainkan bagi orang mukmin. Mukmin iaitulah orang yang beriman dengan qada dan qadar. Allah kata dalam surah At-Taghabun, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman dengan Allah, Allah bimbing hatinya. Ulama salaf mengatakan maksudnya, barang siapa yang ditimpa musibah, lalu dia fayarda wa yusallim, dia redha dan dia menyerah diri kepada ketentuan Allah, maka Allah akan bimbingnya kepada keamanan, ketenteraman jiwa. Subhanallah. Jadi hakikatnya, bagi orang mukmin ditimpa kesusahan, kepayahan, bukanlah not a problem at all. Tidak menjadi masalah langsung sebenarnya. Dia asyar ini bukanlah muskilah, tapi dia sunnah ilahiyah. Dia adalah ketentuan dan ketetapan Allah Ta'ala bahawa alam yang kita hidup sekarang ini ialah alam yang terdiri daripada al-khair dan asyar, baik dan buruk. Tetapi keburukan yang ada dalam alam ini adalah asyarrun nisbi, ghairu muradin li nafsih. Ianya adalah keburukan yang bersifat subjektif, bukan dikehendaki padanya sendiri, tetapi ianya adalah jembatan, tangga kepada kebaikan. Sebab itu tidak ada dalam alam ini free evil, asyarrul majjani, tidak ada. Ya. Free evil ni maksudnya kejahatan yang
semata-mata jahat. Ya. Keburukan yang semata-mata buruk. Tak ada langsung keburukan itu membawa kepada sebarang kesudahannya adalah baik. Tidak. Tidak wujud keburukan yang macam ni. Sebab syarrul mah. Pre-evil. Tidak ada. Ya. Semuanya ada akan berkesudahan dengan kebaikan. Dan bila kita kata kesudahan, kesudahan itu bukan mesti di dunia. Bahkan kesudahan yang hakiki itu ialah di akhirat. Itu adalah kesudahan yang sebenar. Jadi sebab tu Nabi kata tadi, orang mukmin ni kok mana pun baik. Sebab kalau dia ditimpa kesusahan, keburukan, kepayahan, ya, tekanan hidup, kok mana pun, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra. Dan surah At-Talaq. Allah Ta'ala kata, orang Melayu panggil ayatnya 1000 dinar. Jantung saya tapi tak faham apa. Sebab tu bila musibah main, jadi teruk juga. Tapi kalau dia beramal dengan ayat ini, dia faham dan beriman dengan kandungan ayat ini, biiznillahi ta'ala, nas'alullah al-afiyah, kita minta afiat kepada Allah. Tapi kalau terkena musibah, dia akan ada hasanah imaniyah, akan ada pelindung, perisai, immunity iman. Akan ada padanya satu imunisasi keimanan yang akan melindunginya daripada terjebak dalam perkara yang tidak diingini. Sebab kita ni kena banyak berikan jiwa kita ini vaksin. Apa tu vaksin? Vaksin ni ialah virus atau penyakit kuman yang telah dilemahkan. Ataupun apa-apa bahagian kuman, mungkin dia ambil mRNA daripada kuman tersebut atau virus tersebut, dimasukkan ke dalam badan supaya antibody rasa, makan. Supaya badan kenal penyakit ni. Mana kata kalau penyakit terkena betul lagi kita, badan kita sudah tahu cara nak lawan. Kita dalam masalah iman ni macam tu juga. Kalau kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran dan kita musyahadah makna ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, kita tadabbur sirah Nabi, sirah para sahabah radhiyallahu anhum, kita sudah ada pengalaman apakah perkara yang perlu kita buat kalau kita berhadapan dengan musibah. Dalam hidup Nabi SAW, musibah apa yang Nabi tak kenal? Sebutlah apa pun musibah kita, apa pun kesusah payahan kita, betapa teruknya hidup kita dilanda pelbagai masalah, tidak mungkin mampu boleh menandingi masalah hidup Nabi SAW. Sebutlah betapa susahnya kita ni, betapa teruknya hidup kita ni, tak mampu menandingi kesusahan, kepayahan hidup para sahabah, tabi'in, tabi'in, awliya'ullah salihin, as-sadiqin. Ya? Tidak akan mampu. Lihatlah sirah para anbiya, para siddiqun, para syuhada, para salihun. Ya? Apa yang kita akan nampak daripada sirah mereka? Hidup mereka dipenuhi dengan ujian. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya fal-amthalul amthal. Kata Nabi SAW sebagai riwayat hadis, orang yang paling berat ujiannya ialah anbiya. Kemudian yang seumpama, kemudian yang seumpama. Jadi para nabi ni dalam kehidupan dunia mereka, mereka berhadapan dengan
ujian yang paling besar. Ya. Yang mana kalau kita anggarkan dalam hidup kita ni, masalah yang paling dahsyat pun kena kepada kita, tak mungkin boleh menandingi kedahsyatan ujian yang melanda seorang Nabi yang paling rendah tarafnya dalam kalangan Anbiya. Anbiya kan ada tingkatan-tingkatan juga. Cuma kita tak kenal semua Nabi. Nah. Jadi sebab itu, kita kena takziah diri kita dengan sirah para Anbiya. Ya? Seperti mana Allah Ta'ala senantiasa apabila Nabi kita SAW menghadapi ujian besar, menghadapi masalah, Allah Ta'ala akan ta'ziah dan taslih dengan cerita-cerita para Anbiya yang terdahulu. Especially Nabi Musa AS. Sebab tu kalau kita baca kitab tafsir, bila mai saja cerita para Nabi, mereka nanti kata, ulama tafsir dia kata, hadhihi tasliyatun wa ta'ziyatun. Ini adalah tasliyah dan ta'ziyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita juga hakikat. Kan? Untuk memujuk dan menguatkan. Itu makna ta'ziyah. Ta'ziyah maknanya menguatkan semangat yang pudar. Itu makna ta'ziyah. Itu bila orang timpa musibah, kita kena pergi ta'ziyah. Kita ingatkan dia dengan bahawa apa yang menimpa dia ini adalah takdir Allah, dan kalau dia sabar, dia mengharap ganjaran daripada Allah, dia akan dapat ganjaran. Nabi suruh berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya. Itu bagi untuk pujuk diri kita, dan kita kena ingatkan. Kita kena ingatkan. Kan? Bahawa musibah yang menimpa kita ni bukan buruk, semata-mata buruk. Di sebaliknya adalah kebaikan yang besar. Kebaikan yang besar. Lepas tu kita kata, inna lillahi ma'a'ta wa lillahi ma'akhadh wa inna kulla syai'in indahu bi'ajalin musamma. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia bagi kepada kamu, dan milik Allah lah apa yang dia ambil. Maksudnya, apa yang kamu dapat dulu daripada nikmat yang kamu dah hilang sekarang ni, hakikatnya Allah tak rampas daripada kamu. Sebab ini adalah muskilah yang paling besar. Musibah, bila kena kepada kita, kita hilang nikmat. Yang akan merosakkan iman kita adalah bila kita rasa Allah Ta'ala merampas sesuatu yang kita punya. Yang mana perbuatan itu adalah zalim. Sebab Tuhan tak patut buat macam ni dekat aku. Inilah yang menyebabkan kemurungan, depression, tekanan, pasal dia rasa benda tu dia punya. Jadi, orang yang pergi takziah disuruh cakap, inna lillahi ma'a'ta wa inna lillahi ma'akhadh. Allah Ta'ala yang bagi, dia punya. Masa dia bagi dekat kamu, benda tu tak berubah jadi milik kamu, tetap milik dia. Dan bila dia ambil pun, dia ambil yang dia punya. Dia tak zalim sikit pun dekat kamu. Wa kulla syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Semua benda yang Tuhan bagi ada hak tempoh dia, expired date dia ada. Termasuk nyawa kamu sendiri. Sampai masa selesai. Allahu akbar kabira. Okay. Fal tasbir wal tahtasib. Maka sabar, tahan diri. Jangan cakap benda yang bukan-bukan. Jangan i'tiqad benda yang bukan-bukan. Jangan buat tindakan yang bukan-bukan. Wal tahtasib. Dan hendaklah kamu mengharap ganjaran di atas kejadian ini. Ya? Kalau begitu, maka kamu sudah selesai menghadapi
musibah dalam hidup. Panduan Al-Quran very simple. Ha? Sebab itulah dalam menghadapi keburukan ini, subhanallah, Islam menyediakan panduan yang sangat-sangat terbaik. Sangat-sangat terbaik. Allah Ta'ala kata, الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Allah Ta'ala kata, وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. Jadi di sini Allah Ta'ala bagi tak awal lagi, وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ, demi Tuhan, demi Allah Ta'ala, Allah sumpah kan, lam wati'ah lil qasam, walanabluwannahum bisyai'in minal khawf, kami pasti akan uji mereka. Jadi musibah asyar ini adalah haqiqatul wujud, haqiqah min haqaiqil wujud, dia adalah realiti kewujudan yang mesti kita akan hadapi. Bisyai'in minal khawf, kita akan diuji dengan sedikit takut, wal ju' dan lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, jiwa, wal thamarat, buah-buahan. Berilah khabar gembira kepada orang yang sabar, orang yang alladzina qalu, alladzina idza asabathum musibah, yang bila kena musibah ni semua, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia iktiraf segera, inna lillah, sesungguhnya kami ni milik Allah, lam litamlik. Inna lillah, sesungguhnya inna mulkun lillah, kami ni semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami semua akan balik kepada Allah, jadi milik dia. Mengetahui hakikat ini adalah penting, bahawa kita tidak ditarik oleh Allah Ta'ala sesuatu yang hak kita, dan bila kita diberi oleh Allah Ta'ala, pemberian Allah itu adalah fadlun minallah, kurniaan, bukan hak kita. Sebab itu Nabi kata, formula beriman dengan qada dan qadar, wa'lam annama asabaka lam yakul liyukhti'aka wa annama akhta'aka lam yakul liyusibak. Ketahuilah, berimanlah bahawa apa jua yang kena kepada kamu, ianya bukan sesuatu yang sepatutnya tak kena kepada kamu. Dan apa yang tak kena kepada kamu bukanlah sesuatu yang sepatutnya kena kepada kamu. Semua itu telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala lah yang lebih tahu. Yang lebih tahu tentang apa yang terbaik, apa yang selayaknya untuk kita. Nikmat yang kita dapat adalah karunia daripada Allah, adalah anugerah, bukan milik kita, bukan kita yang kena dapat. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'at. Tak ada siapa yang boleh menghalang apa yang Tuhan nak bagi, dan tiada siapa yang boleh bagi apa yang Tuhan nak halang. Ya? Ini adalah hakikat yang mesti kita faham. Jadi sebagai itu adalah mukaddimah yang mana hakikatnya kalau kita faham yang tu tadi, selesailah.
Kalau kita sentiasa jadikan panduan dan kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran dalam masa cukup banyak, subhanallah. Dan ini adalah lubuk di antara dua lubuk yang besar dalam isu qada dan qadar. Ya. Yang pertama ialah masalah al-hidayah wal idlal. Kita dah faham apa dia konsep hidayah, apa dia konsep menyesatkan. Dan benda yang sama kita kena faham dalam konsep al-hasanah dan as-sayyi'ah. Kebaikan, anugerah, nikmat yang kita dapat dan mudarat dan keburukan yang kita terima dalam hidup kita. Allah kata, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpa kamu daripada kebaikan, maka itu daripada Allah. Yakni puncanya, sebabnya adalah semata-mata kerana Allah itu Maha Rahmat, Maha Belas Kasihan, Maha Ihsan kepada hambanya. Tak ada kaitan dengan kamu berhak dapat benda tu. Bahawa Tuhan memang kena bagi, kalau dia tak bagi dekat kamu benda tu, dia salah. Tak ada kaitan langsung. Nikmat yang paling besar yang Tuhan bagi awalnya ialah wujud. Kalau Tuhan tak cipta kamu, Tuhan sikit pun tak ada salah apa. Dan bila dia cipta kamu, itu adalah anugerah semata-mata. Dia bagi kamu tangan, dia tak bagi kamu tangan. Dia bagi kamu kaki, dia tak bagi kamu kaki. Tangan itu bukan hak kamu, kaki bukan hak kamu. Kalau dia bagi, alhamdulillah, allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kalau dia tak bagi, alhamdulillah ala kulli hal. Dibanding dengan yang tak wujud, dengan kamu yang wujud, lebih baik yang wujud. Subhanallah. Subhanallah. Apa hak kita untuk kata, hey Tuhan, awak hang cipta aku tapi hang tak bagi aku tangan, awak hang tak bagi sekian. Tak, masalahnya tangan tu hang punya ke Tuhan punya? Itu isu dia. Siapa punya? Siapa pemilik? Ada? Dan adakah dia perlu bagi kepada kamu? Dia tak perlu bagi. Kan? Kalau dia bagi, itu bukan bagi sebagai obligation, tanggungjawab. Bukan. Itu bukan hak yang kamu mesti dapat. Itu hanyalah anugerah, limpah karunia, rahmat. Ya? Tidak zalim sedikit pun. Kerana Tuhan bukan menghalang sesuatu yang menjadi kamu punya. Dia tak bagi apa yang dia punya. Dia tak bagi, sudahlah. Apanya yang kita nak kata dia zalim? Tak zalim lah. Kan? Kita pergi kat tuan rumah. Kita pergi rumah orang. Rumah dia ada nasi biryani, ada nasi tomato. Dia jamu kita nasi tomato. Adakah dia zalim pasal dia jamu kita nasi tomato, dia tak jamu kita nasi biryani? Loh, kalau dia bagi nasi putih pun dia tak zalim. Kan? Rumah dia, nasi dia. Bukan nasi kita, bukan kita punya. Kan? Suka hati dia nak bagi nasi jenis mana. Kita mana tahu kod nasi biryani tu sebenarnya dia ada simpan untuk siapakah, apakah, kita tak tahu. Jadi kita jangan pandai-pandai pergi ceroboh hikmah Tuhan. Kita tak tahu apa yang Tuhan tahu. Walillahil mathalul a'la. Kan? Lainlah kalau kita pergi beli nasi biryani, orang kedai bagi nasi tomato. Tu sungguh. Tapi kita dengan Tuhan bukan macam penjual dengan pembeli. Bukan macam tu. Kan? Kita adalah hamba, abdun. Dia adalah rabbun. Kita adalah makhluk. Dia adalah khaliq. Lebih daripada tuan rumah dengan tetamu tadi. Lebih lagi. Kan?
Jadi kod celah mana yang kita nak pergi kata Tuhan zalim kalau Tuhan tak bagi itu ini kepada aku? Tak zalim pun. Kan? Kalau dia dah mai, kata tadi dia nak bagi nasi tomato, tiba-tiba dia kata, minta maaf lah, tak jadilah nak jamu nasi tomato, saya tukar nasi putih boleh? Kita nak kata apa? Dia tuan rumah. Kan? Jadi bukan ada hak kita nak pergi kata, oh Tuhan tak bagi aku ini atau Tuhan ambil balik aku punya ni. Tidak ada. Kan? Dalam adab Islam, kita pergi rumah orang, dia duduk depan pintu, tak buat apa, tengah duduk rehat. Kita mai bagi, Assalamualaikum, nak rumah jalan. Dia kata, aku salam, tapi saya ni tak mau terima tetamu lah. Baliklah. Dia suruh kita balik. Dia tak bagi alasan apa pun. Kita tengok dia tak buat apa pun. Dia duduk rehat pun. Adakah dia zalim sebab tak terima kita sebagai tetamu? Tak zalim sikit pun. Bahkan Tuhan suruh kita balik. Pasal apa? Memang hak dia, rumah dia. Dia tak bagi kita masuk nak buat macam mana? Kalau itu kita dengan makhluk sama makhluk. Qiyas aula kita dengan Tuhan. Lebih daripada itu lagi. Ya? Lebih daripada itu lagi. Jadi kita tak boleh nak buat perbandingan kita nak kata Tuhan kejam, Tuhan zalim. Ni semua tak ada. Dalam istilah Islam tak ada benda-benda macam ni. Ya? Jadi inilah rumusan yang kita kena faham sebagai orang mukmin berkenaan dengan syar. Ya? Kita kena sedar hakikat ni. Kita kena sedar hakikat bahawa Allah adalah Rabbul Alamin dan kita adalah makhluk. Setiap kali musibah menimpa kita, kita kena ingat. Dan kita kena ingat bahawa apa sahaja kekurangan yang kita ada di dunia ini, kesusah payahan yang menimpa kita di dunia ini, Tuhan jadikan itu sebagai ujian untuk kita sabar. Kerana Tuhan cipta kita untuk dia uji kita. Itu juga hakikat yang kita kena tahu. Hakikatul wujud. وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Adakah hanya keburukan sahaja yang Tuhan jadikan sebagai ujian? Tidak. Allah Ta'ala kata, وَنَبْلُوهُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً. Dan kami uji mereka dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Bahkan kewujudan kita ni sendiri. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Memang kita ni wujud untuk diuji. Jadi, apa sahaja yang kena kepada kita, nikmat ke, musibah ke, hanya ujian. Cuma Allah kata, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Kadang-kadang ujian itu nak tengok kita ni syukur atau kufur. Dan kadang-kadang ujian itu nak tengok kita ni sabar ataupun jazak. Jadi itu kita ni berbolak-balik di antara unwanu sa'adatil abdi idza u'tiya syakar wa idza betuliya sabar wa idza aznaba istighfar. 3 ujian dalam hidup kita ni. Yang kita tak boleh lari daripada 3 benda ni. Kita diuji dengan nikmat untuk Tuhan nak tengok kita, adakah kita bersyukur? Ataupun kita kufur. Tuhan uji kita dengan musibah, bala, untuk melihat kita sabar atau jazak, tidak sabar, menentang takdir Tuhan. Dan Tuhan uji kita dengan dosa untuk melihat kita istighfar dan mohon ampun. Sebab itulah Ibn Qayyim kata, ni 3 alamat kebahagiaan seorang hamba. Tanda dia nak berjaya di akhirat kalau dia lepas 3 ujian ni. Pasal ni saja ujian hidup, tak ada lebih daripada tu lah. Daripada kita jadi dalam perut mak kita sampai kita masuk liang lahat, ni saja ujian dia.
Hiduplah 1000 tahun, 2000 tahun, 100 tahun, 90 tahun, sehari, 2 hari, sejam, 2 jam. Ujian dia 3 tu ya. Tak lebih, tak lebih bertiga ni. Kan? Jadi, kalau begitu, subhanallah, kalau kita faham memang kita dicipta untuk diuji, maka kita kena prepare. Ya? Kalau kita tak boleh lari. Sebab tu kata satu orang ahli falsafah Kristian, dia kata, we are not the God's pets. Kita bukan binatang peliharaan kesayangan Tuhan. Yakni Tuhan tak cipta kita untuk dia belai-belai kita. Ya? You must realize the purpose of your existence, the purpose of your creation. Why God created you. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan di antara ibadah ialah sabar di atas takdir Allah. Ini adalah ibadah. Tujuan kita dicipta oleh Allah Ta'ala. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Tujuan dia cipta kita untuk liyabluwakum. Ayyukum ahsanu amala. Dan ahsanu amala ni ada dua. Amal ketika senang dan amal ketika susah. Senang syukur, susah sabar. Itu saja. Kan? Maka kalau kita faham hakikat ini, ya, kerana pada asalnya nak rancang nak bincang isu ni in the type of some sort of philosophical way, tapi saya rasa kita tak perlu pergi ke situ. Kita mudah dan ringkaskan sikit. Ya. Mungkin pada maqam yang lain mungkin kita boleh bahaskan dia dengan lebih mendalam secara falsafah, tetapi sebagai panduan hidup kita lebih penting sesuai dengan matlamat kitab Al-Aqidatul Wasithiyah itu sendiri adalah untuk taksis dan takrir akidah. Ya. Maka kita kena faham hakikat-hakikat ini, mudah-mudahan sebahagian daripada hakikat ini boleh memandu hidup kita. Ya. Dan untuk menyelesaikan muskilah syar ini, dia memerlukan proses kehidupan kita seluruhnya. Kerana asyar bukan muskilah, dia adalah realiti kehidupan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah ciptakan manusia, Tuhan kata, fi, dalam kesusah payahan, kabad. Berselubung, berbalut dengan susah payah, fi kabad. So that's the reality. So kalau kita faham reality ni, memang Tuhan cipta kita, laqad khalaqnal insana fi kabad. Selesai masalah. Dan kita dah ada tasawwur yang betul. Kita ada world view yang sahih. Ya. Kita ada gambaran yang sahih tentang hakikat wujud. Kalau gambaran ini sahih, i'tiqad kita tentang wujud ini sahih, kita faham macam ini, insya-Allah taala ini akan menjadi satu benteng iman bagi kita, insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kita afiah. Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Kita minta afiat dunia dan akhirat. Kita minta lindung daripada musibah. Semoga Allah taala memberikan kesejahteraan dan keafiatan kepada kita semua. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.